أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Anas dengan bacaan surah Al-Fatihah sebentar tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala, yang setia bersama kita, insya-Allah bila saya tengok dekat Facebook kita ada Puan Latifah Muhammad Noh. Okey, terima kasih kepada penonton yang setia bersama kita. Jadi bapak semua, saya doakan dan saya harapkan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berjaga-jaga, sebab kita lah ni masih belum menang lagi. Okay, kalau kita tengok kes keadaan COVID sekarang ini pun masih di jumlah yang amat membimbangkan, 20,000 ke atas lebih macam tu lagi. Jadi kita masih belum menang. Jadi sama-samalah kita patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, kita sekarang ini telah berada di episod yang ketiga ataupun minggu yang ketiga, di mana bicara Al-Quran kali ini kita sambung lagi, kupas lagi surah daripada surah Al-Kahfi, iaitu surah-surah pilihan. Okey, sebab apa, surah-surah pilihan ini adalah surah-surah yang biasanya orang kata apa, yang biasa kita amalkan. Okey, macam surah Al-Kahfi kita baca malam ini, start lepas maghrib kita dah boleh baca surah Al-Kahfi, Khamis malam Jumaat. Ada yang baca Yasin, ada yang juga baca Al-Mulk sebelum tidur. InsyaAllah nanti kita akan pergi lagi kepada surah-surah pilihan yang lain. Cuma untuk episod ini, episod yang ketiga surah Al-Kahfi ini, kita masih belum kupas panjang. Kita pun masih lagi daripada hingga ke ayat minggu lepas kita dah kupas dari 4 ayat. Yang seterusnya 4 ayat, iaitu ayat 5 hingga ayat 8. Okey, kita baru kupas 8 ayat. Episod pertama 1 hingga 4. Jadi suka saya nak kongsikan kepada anda juga. Okey, ada satu hadis yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahawa bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada siapa yang membacanya. Jadi dengan moga-moga dengan program ini dapatlah kita sama-sama menghayati, bukan sekadar sahaja membaca, tapi kita sama-sama dapat menghayati apa yang
pengajaran yang tersirat yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi tersebut, dari ayat yang kita baca, dan juga kita mempelajari juga kaedah baca dengan betul, ataupun dalam bahasa lain khususnya adalah kita nak membincangkan tentang tajwid. Okey, tajwid. Okey, sebelum itu seperti yang saya pernah umumkan, kami pernah umumkan di page aktif di mana bahawa kita akan bersiaran di channel YouTube. Jadi untuk orang kata apa, sebelum kita beralih kepada channel YouTube itu, kita telah membuat satu channel YouTube yang khas untuk program Bicara Al-Quran. Tujuan dia hanya untuk memudahkan para penonton untuk kita nak tengok balik apa kita nak ulang kaji ataupun ulang kaji episod-episod lepas, sebab di YouTube ini kita mudah untuk kita nak organize, buat playlist dan sebagainya, dan mudah kita nak cari. Okey, jadi kita nak buat kita dah create satu channel YouTube, dan insya-Allah mulai cadangnya kita mulai episod ini kita akan buat di channel YouTube, tapi ada sedikit masalah teknikal. Jadi kita insya-Allah episod yang ketiga ini, iaitu 26 hari bulan ini, kita masih berlangsung ataupun bersiaran di Facebook, dan insya-Allah kita akan beralih kepada channel YouTube supaya tujuan dia tak lain tak bukan nak memudahkan para penonton untuk lebih mudah, dan saya yakin anda di orang kata apa, telefon pintar sekarang dah ada YouTube kan. Jadi insya-Allah lebih mudah, sebab channel YouTube lebih mudah untuk anda nak ulang kaji. Okey, saya kongsi sedikit apa channel YouTube yang kita ada adalah channel YouTube kita yang kalau kita tengok dekat atas itu adalah Bicara Al-Quran. Okey, channel kita memang nama Bicara Al-Quran, dan channel ini memang dikelola oleh ITIB sendiri. Cuma kita khususkan, kita nak kumpulkan channel ini hanya membincangkan Bicara Al-Quran. Dan Bicara Al-Quran ini lebih mudah lah. Dekat sini anda boleh tengok dekat page tersebut, dia ada Bicara Al-Quran episod 1 surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4. Di sini juga ada Bicara Al-Quran episod 2 surah Al-Kahfi ayat 5 hingga 8. Dan juga kita akan ada buat petikan-petikan daripada episod-episod tersebut. Khususnya yang kita telah buat naik adalah Al-Fatihah dengan lagu Taranum Nahwan oleh Ustaz Muhammad Anas. Okey, dan juga anda boleh tekan dekat bahagian dekat bahagian video ni, dekat bahagian video. Okey, dan ni home dia sama. Cumanya yang mudahnya adalah anda boleh tengok dekat bahagian playlist. Playlist. Kita dah buat satu playlist. Contohnya mungkin anda nak dengar sambil-sambil buat kerja, nak dengar lagu bacaan surah Al-Fatihah, koleksi surah Al-Fatihah. Yang lagunya insya-Allah berbeza. Kita akan cuba minta Ustaz Anas untuk baca dengan lagu yang berbeza, harakat yang berbeza dan sebagainya. So sekarang ni insya-Allah kita ada koleksi 3 koleksi bacaan Taranum. Cumanya kita masih tak upload serentak, kita akan upload secara berkala lah. Okey, yang kita dah upload playlist di sini surah Al-Fatihah, dan juga kita akan ada playlist kan, kita buat surah Al-Kahfi. Kemungkinan akan datang kita akan buat, kita dah habis surah Kahfi, kita akan masuk episod yang seterusnya pada surah yang lain, kita akan buat playlist yang lain. So sambil nak ulang kaji tu mudah. Okey. Jadi di kesempatan ini saya nak jemputlah anda yang bersama kita di Facebook. Di Facebook saya tengok ada yang bersama kita di Facebook. Jadi jemputlah, subscribe channel kita. Dan kalau boleh, kalau anda tidak mahu terlepas apa sekiranya kita dah live kat sana, anda boleh tekan butang notifikasi ataupun butang loceng dekat channel YouTube tersebut, iaitu Bicara Al-Quran. Okey, channel ini masih baru lagi, baru kita create minggu lepas. Jadi tak ramai lagi subscribers, baru 6. Jadi kepada anda yang akan setia menonton Bicara Al-Quran ini, kita nak mengupas pengajaran yang daripada surah-surah pilihan ini, insya-Allah anda boleh terus, kita akan beralih kepada YouTube insya-Allah. Okey. Seperti biasa, hari ini saya tidak keseorangan. Okey, saya tidak keseorangan. Insya-Allah saya masih lagi bersama Ustaz Muhammad Anas. Babak saya? Alhamdulillah sihat. Okey. Tak maaf tadi boleh tiap banyak sikit. Kita nak sebab apa, kita dalam proses kita nak pindah kepada Facebook, kepada YouTube. Jadi kita nak mudahkan penonton untuk nak nak mudah carilah kan. Okey, jadi insya-Allah boleh kita mula Ustaz. Okey, baik. Okay. InsyaAllah. Kita lama dah tunggu ni.
kita insyaAllah kepada jadi kepada anda yang bersama-sama kita, insyaAllah kepada anda yang bersama-sama kita pada hari ini boleh buka mushaf Al-Quran, okey, pada muka surat 294. 294 insyaAllah. Ustaz, hari ini kita nak bincang ataupun kita nak baca berapa ayat, Ustaz? Hari ini insya-Allah kita akan baca 2 ayat sahaja. Okey, 2 ayat Kita sahaja. ambil 4, hari ini 2. Okey, 2. Kita ringankan sedikit perbincangan kita. Okey. Tapi insya-Allah lah kita akan cuba kupas sebaik yang mungkin lah. Baik, insyaAllah. Sebab saya difahamkan di episod yang kedua kita sudah ayat yang seterusnya ini kita sudah mula masuk untuk cerita Ashabul Kahfi. Ya. Okey. Jadi agak menarik untuk cerita. Kita biasa dengar dah cerita pasal Ashabul Kahfi yang duduk dalam gua dan sebagainya. Jadi kita nak tengok dalam apa yang Allah kata dalam Al-Quran, yang surah ini khusus untuk nama pun khusus Al-Kahfi. Okey. Jadi saya harap penonton semua dah bersedia dengan mushafnya masing-masing. Kita akan sama-sama baca dua ayat, iaitu ayat 9 dan 10. Okey, jadi untuk segmen yang pertama iaitu segmen sesi Taranum. Jadi marilah sama-sama kita memperdengarkan bacaan Al-Quran ayat 9 hingga 10. Dipersilakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Hari ini kita akan baca pada muka surat 294 ayat 9 dan 10 daripada suratul Kahfi. InsyaAllah saya akan baca dengan menggunakan Taranum Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Muhammad Anas dengan bacaan Al-Quran tadi, daripada ayat 9 hingga ayat 10 dengan lagu Taranum Nahawan. Seperti yang kita tahu, di mana kita sepatutnya ataupun diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Warattilil Qur'ana tartila. Kita seharusnya baca Al-Quran dengan secara baiklah. Okey. Jadi tanpa melengah masa, kita akan terus kepada segmen yang kedua, di mana segmen yang kedua ini kita akan membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, iaitu daripada ayat 9 dan ayat 10, di mana minggu yang pertama kita dah sentuh tentang hukum nun sakinah, dan episod yang kedua kita telah sentuh
mengenai khususnya episod 1 kita dah sentuh pasal ikhfa. Okey, kemudian di episod yang kedua kita telah sentuh mengenai hukum nun sakinah juga, iaitu idgham. Nun sakinah dan tanwin, idgham. Jadi kepada anda yang terlepas untuk mengetahui hukum-hukum ikhfa dan hukum idgham itu, anda boleh ke channel YouTube ataupun di page kami pun kami tak delete, ataupun dekat channel YouTube kita Bicara Al-Quran. Okey, sekali lagi nak promote juga Bicara Al-Quran. Dekat sini kita ada dekat surah nanti kita akan dekat surah episod tersebut kita ada membincangkan tentang hukum. Episod yang pertama adalah ikhfa dan episod yang kedua adalah idgham. Jadi apakah hukum tajwid di episod yang ketiga ini? Jadi sama-sama kita bersama Ustaz Muhammad Anas untuk sesi yang kedua. InsyaAllah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung hukum tajwid kita. Masih lagi perbincangan kita dalam bahagian nun sakinah. Kita tak habis lagi. Pada episod pertama kita ambil, kalau tak salah saya, ikhfa. Episod kedua kita ambil idgham. Itu berkaitan dengan yang dengung. Jadi hari ini saya akan ambil satu hukum. Saya pilih satu hukum, tapi ada satu contoh saja dalam ayat yang kita baca tadi. Okey. Hukum hari ini kita akan cuba ambil adalah izhar. Izhar halqi. Okey, izhar halqi. Izhar ni apa maksud dia? Ialah kita jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Semua kena jelaskan. Huruf nun kena jelaskan, huruf selepas nun kena jelaskan. Maknanya satu-satu kita jelaskan huruf itu. Satu namanya ialah menjelaskan, izhar. Okey. Dalam ayat yang kita ambil tadi, iaitu ayat yang ke-10. Min amrina rasyada. Min amrina. Okey, kita ambil di sini saja. Min amrina rasyada. Perhatikan huruf nun sakinah di sini, dan kemudian selepasnya ada hamzah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting untuk membezakan, kalau khususnya dalam mushaf Osmani, kalau kita nak bezakan bagaimana kita nak tahu tempat itu dengung ataupun tidak dengung, hari ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ini, min amrina rasyada, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam mushaf masing-masing, di atas nun ini, kita akan dapati ada tanda sakinah pada atas nun. Ini tanda yang paling senang. Kita tak tahu nama pun tak apa, tapi bila kita tengok nun yang ada tanda ini, maka secara automatiknya bacaan kita tidak akan didengungkan selama-lamanya. Okey? Berbeza dengan nun yang tidak ada tanda apa-apa. Contohnya dalam ayat yang kita ambil tadi, min ladunka rahmah. Okey? Di sini ada dua contoh senang. Okey? Min ladunka. Okey? Ini iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Okey. Di sini kita akan tengok, ini kita ambil minggu lepas, hukumnya adalah 2 minggu lepas, ikhfa hakiki. Di sini hukumnya idgham, tapi idgham bila gunnah. Okey. Pada dua tempat ini, kita akan tengok nun yang berada pada dua-dua tempat ini, kedua-duanya tidak ada tanda macam ni. Bila nun yang tidak ada tanda apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati sikit. Contohnya pada min ladun. Min ladun, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh lafazkan nun. Kita kena terus masuk ke dalam lam. Okey. Jadi nak kena hati-hati bila mana nun yang tidak ada tanda apa-apa ini, tuan-tuan dan puan-puan kena standby. Kalau selepas dia huruf lam dan juga ra, maka tidak ada dengung. Tapi kalau selain daripada lam dan juga ra, kita kena dengungkan. Okey. Berbeza dengan hukum nun di sini. Nun ini bila ada tanda mati, automatically secara automatik lah, ya, dia akan menghilangkan dengung. Maka kita akan jelaskan nun, kita akan jelaskan hamzah, alif ni. Apa yang kena jelaskan? Sifat dia. Kalau nun ini min, dia tidak ada baris, tidak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan, tak ada. Sifat nun macam mana? Jelaskan min amrina. Hamzah pun kita jelaskan.
min amrina rasyada. Itu hukum yang kita ambil pada hari ini. Simple saja tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang sekali lagi, macam mana nak kenal yang perlu dengung ataupun yang tak perlu dengung. Yang perlu dengung, tidak ada tanda apa-apa nun di atasnya, tapi berhati-hati apabila bertemu dengan huruf lam dan juga ra. Tapi untuk nun yang ada tanda di atasnya, tanda sukun ini, maka secara automatiknya bacaan kita tidak akan dengung, kita perlu jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Tuan Raja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anas atas penerangan dan penjelasan terhadap hukum tajwid yang tadi, iaitu berkenaan tentang izhar halqi, izhar halqi, di mana izhar itu kita perlu jelaskan. Kalau dari segi maksud dalam masalah izhar itu kita perlu jelaskan dia. Jadi kita perlu jelaskan apa? Jelaskan huruf selepas nun sakinah tersebut. Dan juga nun. Maksudnya nun tu kita jelaskan, huruf selepas tu pun kita jelaskan, seperti yang di contoh yang dibawakan oleh Ustaz Anas tadi, iaitu min amrina. Nun kita jelas, hamzah juga jelas, dan itu daripada ayat yang ke-10, dan juga saya ada terjumpa daripada ayat yang ke-9, min ayatina. Kat situ sama jugalah kan, sama. Min ayatina, maksudnya mudah saja. Okey, maksudnya saya tertarik dengan persatu ayat yang Ustaz sebut tadi, di mana tak tahu nama pun tak apa. Yang penting kita tahu cara baca. Sebab apa? Zaman sekarang ni dah mudah dah. Kadang-kadang Quran dengan resam Osmani ni, kalau tak silap saya, nak bagi orang awam, orang kampung mudah baca, dia ada warna dah siap. So kita ingat warna ni. Okey, warna ni tak perlu dengung. Ataupun nak mudah lagi, macam Ustaz sebut tadi, ada tanda. So ada tanda memang takkan dengung lah. Nampak Ustaz? Ya. Kan? Jadi kita tahu baca tapi tak tahu hukum pun tak apa. Yang penting kita baca dengan betul. Jadi ada tanda tersebut, memang kita jangan, orang kata apa, orang kita kata jangan duk gatai duk pergi dengung kat situ. Okey, jangan duk gatai duk pergi dengung. Min salah juga. Tak boleh. Dia kena jelaskan dan tanpa dengung apa-apa lah Ustaz. Okey. Ya. Okey, kalau saya salah minta betul kan Ustaz? Okey. Melebihi Ustaz pula. Okey. Tambahan yang baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi seterusnya. Tanpa melengah masa lagi, insya-Allah kita akan terus ke segmen yang ketiga, di mana segmen yang ketiga ini agak lebih menarik, di mana di episod yang kedua Ustaz Anas ada sebut kita dah akan mula masuk kepada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Cerita mereka menarik. Kalau kita fikir logik, macam kalau kita tahu cerita dia, kita fikir logik di zaman sekarang macam tak logik. Okey, tidur lama, tiba-tiba boleh bangun semula. Okey, yang itulah orang kata apa, kekuasaan Allah SWT. Kalau kita tahu cerita ni, kalau kita fikir secara logik akal, memang macam tak logik lah tidur lama. Kita kadang-kadang tidur sehari pun macam dah pening dah kan. Okey, yang ni tidur bertahun, tak silap bertahun. Beratus tahun. 100 tahun. Beratus tahun Juga. Jadi orang kata sampai duit yang digunakan pada zaman mereka itu tak laku dah. Ni kan. Kita akan, saya tak mau, kita akan tengok cerita dia macam mana permulaan yang Allah sebut dalam mulai ayat yang ke-9 dan ke-10 ini. Sebab di episod 1 kita belum lagi masuk surah tentang Ashabul Kahfi, dan episod yang kedua pun belum lagi. Jadi susunan ini kita dah susun sikit-sikit. Jadi insya-Allah tanpa berlengah masa, kita akan terus kepada segmen yang ketiga, iaitu segmen kita nak menghayati, nak mengupas ayat yang kita baca hari ini, yang bersama-sama kita. Kalau kata anda bersama mushaf yang terjemahan, nak tengok terjemahan dia pun sekali pun tak ada masalah. Ataupun ada yang mungkin mushaf kita kadang-kadang ada tafsir ringkas dekat tepi-tepi tu. Jadi sama-sama kita mengulang kaji, sama-sama kita menghayati ayat yang ke-9 dan yang ke-10 untuk segmen yang ketiga ini. Saya serahkan juga seterusnya segmen kita kepada Ustaz Anas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Raja kita. Macam-macam kita panggil dia, tuan, semua, ustaz, semua kita panggil dia. Okey. Okey.
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dalam nikmat iman, tuan-tuan dan puan, nikmat Islam. Nikmat yang sering kadang-kadang kita tak rasa sangat. Sebab kita lahir-lahir Islam lah. Berbeza dengan para sahabat, mereka mencari keimanan. Mencari keimanan. Hatta ada kata-kata daripada sahabat, nahnu qaumun nu'tal iman qabla al-Quran. Mereka ni iman dulu, baru Quran mai kat mereka. Kita ni kadang-kadang nak meningkatkan iman dengan Al-Quran, betul tak? Kita satu senario yang berbeza antara kita dan para sahabat. Tapi itu bukan penghalang kita untuk merasakan nikmat ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan selalu ingat tentang nikmat ini dan lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah hari ini sebenarnya masih lagi mukadimah. Dia masih tak masuk lagi sebenarnya. Dia masuk sikit saja. Dan ayat yang ke-10 itu baru sebut sikit tentang Ashabul Kahfi. Tapi sebabkan ada benda yang saya rasa perlu dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya ambil sikit-sikit lah. Okey, sikit-sikit supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat faham situasi, dapat faham apa yang Allah nak daripada ayat ini. Kan, apa kaitan dengan ayat sebelumnya, apa kaitan dengan surah sebelumnya dan sebagainya. Okey, berkenaan Ashabul Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan. Pada episod pertama saya pernah ceritakan tentang Nabi SAW ini ditanya oleh orang musyrikin Mekah. Tentang 3 soalan. Orang musyrikin Mekah ni tanya kepada Yahudi. Mereka pun tahu bahawa Yahudi ni kata dia ahli kitab. Mereka ni kenal Nabi SAW. Jadi salah satu benda yang Yahudi suruh musyrikin Mekah tanya ialah tentang pemuda yang berada di dalam gua ataupun Ashabul Kahfi ataupun pemilik gua. Jadi pada ayat ini kita akan masuklah kepada sedikit mukadimah sebelum kita masuk betul-betul. Kita akan masuk bermula dengan ayat 9, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Okey. Saya baca terjemahan dia sikit. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah ashabul kahfi dan juga ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Ini sebenarnya soal pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan Allah nak soal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat. Selalunya Allah akan gunakan sirah yang macam ni ataupun kaedah yang macam ni. Walhal sebenarnya pertanyaan ini nak ditujukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada ketika ini ialah kepada musyrikin Mekah. Allah nak tanya kepada musyrikin Mekah ni, ajaib sangat kan cerita ni? Kan Allah tanya, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka bahawa benda ni sahaja yang luar biasa? Ajaib sangat ke? Berbanding dengan apa yang Allah ciptakan. Berbanding dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Musyrikin Mekah ni, mereka duduk tengok dah gunung ganang dan sebagainya. Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Tapi mereka tak rasa benda tu satu benda yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pergi tanya pula Yahudi. Suruh Yahudi ni bagi tahu apa yang nak tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi duk rasa macam kisah tidur 300 tahun ni kita dengar pun rasa macam ajaib. Tapi Allah menyentuh balik hati kita dengan pertanyaan ini. Besar sangat kan benda tu? Kan bahasa kasar orang boleh lah kan. Besar sangat, apa tanda-tanda lain tak cukup lagi. Macam mana gunung ganang diciptakan, dipasakkan ke atas bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana awan tu bergerak, tak cukup lagi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tu tabiat manusia, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang bila kita jumpa seorang pelukis, tuan-tuan dan puan, tidak, dia boleh lukis satu benda, contohnya lukis gunung ataupun lukis muka orang, lukis ikan ke. Kita nampak dia lukis tu macam real betul. Macam macam cantik, nampak macam gambar betul ya. Kan? Hebat pelukis ni kita kata. Tapi bila kita tengok gunung ganang, apa semua, tengok ikan yang betul, tengok muka orang yang betul, adakah kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Selalu tak kita tengok satu benda tu kita kata Masya Allah.
Sebagaimana kita tengok satu benda yang makhluk buat nampak cantik, kita puji dia. Oh, cantik, hebat orang ni. Tapi bila kita tengok pokok yang bergoyang-goyang, kan, yang warnanya cantik, adakah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Allah nak sentuh hati kita supaya ingat balik siapa yang menciptakan benda yang dia pelukis tu. Kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya. Macam ada satu lagu Hijaz, lukisan alam. Maksudnya Allah sebenarnya kita ada nampak orang duk lukis, kita sedar orang tu lukis gambar tu, tapi kita tak sedar yang alam semesta ni Allah dah buat, siapa pencipta dia. Yang tu kadang-kadang kita tak sedar, kita terlepas pandang bahagian bab itu. Jadi sama-samalah kita muhasabah balik. Jadi kalau kita tengok alam dan sebagainya, sama-sama kita memuji Allah SWT. Subhanallah kan, masya-Allah. Masya-Allah. Sebenarnya kita benda ni kita selalu nampak. Kan, kadang-kadang sehingga hilang rasa izzah ataupun rasa kekaguman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal benda ini sepatutnya sebagai muslim, benda ni perlu sentiasa hidup dalam kehidupan kita. Nampak satu benda, jangan kita rasa terlalu takjub. Ada orang dia cantum-cantum barang jadi handphone contohnya. Tengok hebatnya benda ni, boleh buat macam-macam. Tapi siapa yang menciptakan benda yang mencantumkan tu? Kan, yang dicantumkan tu siapa yang cipta? Siapa yang mencipta satu benda yang boleh proses untuk gabungkan benda tu, iaitu otak kita. Yang Allah kata yang kita jadi sebaik-baik ciptaan tu. Kan? Sebab apa? Kita ada akal untuk kita fikirkan daripada benda tu, baru kita dapat hasilkan contohnya satu smartphone ke ataupun satu komputer yang memudahkan kehidupan kita. Ramai yang memuji pencipta dia. Ramai yang memuji pencipta mentor. Kan? Ramai yang memuji pencipta-pencipta ini tapi tak memuji pencipta yang awal, pencipta yang asal. Ini yang Allah nak tunjukkan kepada kita dengan ayat tadi. Allah tanya, seolah-olah tanya Nabi, tapi bukan Allah nak tanya Nabi. Allah nak, kita kata Allah gunakan Nabi Muhammad itu, Allah nak sampaikan kepada Nabi supaya benda ni sampai kepada kita. Kadang-kadang kita pun, siapa tiba-tiba Allah bagi ayat pertanyaan, siapa Allah tanya Nabi. Benda ni kita kena korek daripada tafsir Al-Quran, perkongsian daripada hadis-hadis perkongsian daripada ulama-ulama dia, kan. Allah nak tunjukkan kebesaran kuasa dia. Berbanding dengan kisah Ashabul Kahfi ni apalah sangat. Kan? Ashabul Kahfi hebat juga. Bukan kita menafikan kehebatan kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang mana mempertahankan akidah, kemudian yang lebih ajaib lagi tidur lama dibangunkan macam Seraja kata tadi, kan. Tapi yang selain daripada itu kita kena perhatikan. Dalam ayat yang lain, contohnya ayat Allah sebut antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Allah sebut lagi kekuasaan dia. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu ni ciptaan yang lebih dahsyat ataupun langit? Kan? Amis sama banaha, yang kami ciptakan. Kalau kita tengok langit, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu berapa jauh langit. Kita tak tahu bagaimana bentuk bumi ini berbanding dengan cakrawala. Maknanya cakrawala ni berada di langit lah. Kita tak tahu langit tu macam mana. Tapi kita nampaklah langit tu. Tapi kita nak capai langit tu, kita tak tahu macam mana. Dan bila nak banding bumi dengan cakrawala ni, dengan langit ini nampak macam debu ya. Kan ada saintis buat gambar macam tarik jauh, tengok dari atas kan. Ada banyak planet. Bumi ni antara yang kecil je. Halus ya. Kira kalau gabung semua cakrawala yang ada ni, bumi ni macam debu ya. Tapi atas debu tu Allah cipta pula kita. Kita yang duk rasa bumi ni besar ni, sebenarnya kita ni lagi kecil pada debu yang ada di, kalau ikut pandangan kita lah, kan, macam debu. Tapi tu pun bila kita sebut ya Rabb, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar, tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak kata ni debu main mana duk bunyi apa ni. Tak ada. Jelas kan? Allah dengar. Jelas. Sejauh mana pun jarak langit itu, tapi tidak dekat jika dibandingkan dengan mustajabnya doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita kalau nak banding luar dalam bumi ni, kita rasa macam jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak tahu
Itu kita tak mau masuk persoalan tu. Yang tu persoalan yang yang banyak khilaf. Saya tertarik kepada yang Ustaz sebut tadi, puji Allah kan. Tapi kadang-kadang ada orang salah letak, dia salah parking puji Allah tu. Kadang-kadang dia tengok benda yang nampak perempuan cantik, Allah subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Yang tu macam mana Ustaz? Adakah boleh juga kita nak menggunakan orang kata apa tadi, macam saya bukan buat apa, saya puji Allah. Tengok, perempuan cantik. Tengok kali pertama, orang kata kali pertama tak apa, kali kedua tu dosa kan. Jadi dia ambil peluang. Saya ada tengok lah, ada video-video pada kena so cantiknya ya Allah ciptaan Allah ni, tu tengok ikut lah kan, tak mau lepas pandangan yang pertama tu. Macam mana Ustaz? Macam tu dia salah parking lah kan. Dia masuk bab lain tu kan. Tapi yang tu kembali kepada niat kita, kepada kan, niat kita. Allah mesti tahu punya niat kita. Sedangkan kita berdoa kepada Allah pun kadang-kadang kita tak terlafazkan apa yang kita nak. Sebenarnya kita tak, dalam berkaitan dengan niat ni, kita tak, kadang-kadang kita tak terkata apa yang kita nak. Tapi Allah memahaminya. Hatta kalau dalam sirah pun kita tengok Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata fanada fi zulumat. Dia ni berdoa dalam kegelapan perut ikan, kegelapan air yang dalam, yang posisi dia duduk dalam. Kemudian kegelapan malam. Fanada fi zulumat, tapi Allah tetap dengar. Sebab tu niat kita jangan main-main. Kalau dalam riwayat Israiliyat ni Israiliyat lah, tapi cerita orang Israel. Tapi ada dalam tafsir-tafsir dituliskan bila Nabi Yunus berdoa ni, malaikat kata sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Satu suara doa Nabi Yunus daripada hamba yang kita kenal. Kan, suara pun ni kita kenal, tapi wala nadri aina huwa. Tapi kita tak tahu kat mana dia ni, sebab duduk dalam perut. Tapi suaranya didengar. Maknanya itu umpama niat. Kalau kisah ni selalu diumpamakan sebagai niat. Niat ni berada di mana? Di dalam. Tak tahu kat mana. Tapi Allah bagi perumpamaan surah Nabi Yunus AS ni, dia duduk dalam perut ikan, dalam laut yang dalam. Tak tahu kat mana pula kan. Tapi Allah masih dengar doanya. Sebab tu antara benda yang kita nak mustajabkan doa kita supaya langit di sana dengar suara kita, apa dia? Ialah kita selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekali-sekala doa. Sekali-sekala doa tiba-tiba kita nak harap Allah nak makbulkan doa kita. Tak boleh juga. Kan? Kita kena selalu doa. Ini antara tips untuk kita dapatkan doa yang mustajab, ialah selalu kita doa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya suara kita ni dah selalu didengari. Bukan tiba-tiba setahun sekali tiba-tiba dengar. Ni suara ni lama tak dengar ni. Azam baru doa. Kan, selalu ada orang doa akhir tahun lah, awal tahun. Doa waktu tu saja, tak mau. Kita tak mau. Kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW ada hadis, tapi saya terlupa dia punya dia punya matan dia. Siapa yang nak doa dia mustajab, an yustajabu lahu fi syiddah. Dia kena selalu berdoa pada waktu dia susah. Kan? Bukan. Siapa yang nak doanya diterima pada waktu susah. Terbalik. Siapa yang nak doanya diterima waktu susah, hendaklah dia berdoa pada waktu dia senang. Maknanya di sini Allah galakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Allah ni suka hamba-Nya minta kepada dia, kan? Allah suka bila kita selalu berdoa, dan malaikat pun akan kenal ini hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seolah-olah kita mengharapkan. Kita mengharapkan kepada Allah, bukan mengharapkan kepada orang lain. Ya, kita selalu minta kepada orang lain. Betul. Okay. Jadi sebab tu ini antara benda yang kadang-kadang kita terlepas lah. Tadi saya sebut, nak pastikan doa kita mustajab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena selalu minta. Jangan kita harapkan sekali kita minta Allah nak mustajabkan doa kita, ataupun waktu kita susah sangat baru kita mendadah tangan minta ya Rabb, nangis tiba-tiba minta macam tu. Kemudian Allah tak makbulkan, kata Allah tak adil untuk kita dan sebagainya. Jadi tak tahulah. Walaupun kita tak tahu nak minta apa. Contohlah kata kita ada nikmat segalanya. Ada anak, ada keluarga yang bagus, kerja-kerja dakwah pun kita jalankan, kan. Kemudian ada kewangan yang bagus.
Kan? Minta supaya Allah jangan hilangkan nikmat tu. Minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan doa itu tidak terlepas daripada mulut kita, Okey, insya-Allah. jadi berbalik kepada cerita yang Oh, saya bawa dia tadi yang lucu, tengok kita ada penonton kita yang ada hantar emoji gelak tadi kan. Jadi kita sepatutnya kalau kata memuji Allah tadi, sebab ustaz ada kata tadi kita kena kita kadang-kadang kita terlepas pandang, kita duk tengok pujian ciptaan manusia lebih sampai kita terlupa pencipta yang asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata kita nak tengok alam, kalau tengok isteri tak ada masalah sekarang. Tengok isteri, puji Allah Subhanallah cantiknya kita. Itu tak ada masalah, halal. Maksudnya kita halal. Jangan sampai kata kita tengok benda yang tak boleh tengok. Benda yang kita tak boleh tengok, larang, Allah dah larang dah, kita tak boleh tengok, tapi kita puji, ambil kesempatan dengan agama tu. Itu tak boleh lah. menunggang nama dia. Menunggang nama dia. Okey. Berbalik terus ya kan Ustaz, daripada surah kita dah pusing mata. Kita terus kepada ayat yang seterusnya. Silakan. Tanah khidmat masyarakat jangan menunggang. Okey. Selalu orang agama lah selalu menunggang. Saya pun kata kat diri saya sendirilah. Okey, insya-Allah. Tadi ayat tadi, Allah sentuh kita, kan? Sentuh kita supaya kita sentiasa berfikir. Jangan ingat Ashabul Kahfi saja keajaiban yang Allah berikan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita. Tapi sentiasalah memikirkan apa yang ada di sekeliling kita ni sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika serombongan orang-orang muda, fityah, fityatun ilal kahf, pergi kepada gua, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Okey. Baru nak masuk tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah kata, pemuda, fityah ini pemuda. Allah fokuskan kepada pemuda. Allah sebut sebagai pemuda. Allah tak sebut orang. Tapi Allah fokuskan kepada pemuda. Katakan bahawa pemuda ini ada satu peranan yang sangat besar dalam membentuk masyarakat yang baik. Kadang-kadang dalam dakwah, hatta dakwah Nabi SAW yang banyak menerimanya adalah orang muda. Orang muda yang terima dakwah Nabi SAW. Sebab apa orang muda ni dia kadang-kadang kalau kita fikirlah kan, secara logiknya dia tak terikat dengan apa-apa sangat. Kan? Kalau orang yang sudah berumur ni kadang-kadang dia ada jawatan, kadang-kadang dia ada kepentingan, anak dia ke bekerja di tempat masing-masing. Jadi kita nampak dia nak suara minta maaf lah, dia nak suarakan sesuatu tu terhalang sikit. Dia berbeza dengan anak muda. Anak muda ni semangat dan tidak ada apa-apa yang menghalang dia. Tidak ada tanggungjawab yang yang mengikat dia dan sebagainya. Jadi dia semangat. Tapi kena doronglah semangat tu. Kena dorong semangat itu. Sebab itu pemuda Kahfi ini depa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat didorongkan dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak kata semangat saja. Pemuda ini bersemangat tapi depa berlari ke dalam gua. Sebab apa? Depa nak menyelamatkan akidah mereka. Nak menyelamatkan akidah mereka. Tapi pengharapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pemuda, orang muda ni, tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah orang-orang yang dah berumur pun, yang dah senior dan sebagainya, pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena sentiasa ada. Mereka berdoa, wahai Allah, ya Allah, faqalu rabbana, wahai Tuhan, kurniakanlah rahmat kepada kami. Kami dah dalam keadaan tersepit ni, berlari, bersembunyi di dalam gua ini, kurniakanlah rahmat kepada kami. Dan berilah kemudahan-kemudahan untuk kami jaga keselamatan agama kami. Nak jaga agama. Bagi kemudahan supaya agama ini terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kalau kita tengok dalam dakwah tuan-tuan dan puan-puan, dia berbalik pada perbincangan doa kita tadi. Doa ini maksudnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan yang sangat tinggi. Pengharapan yang sangat tinggi. Bila kita buat dakwah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang tolak dakwah kita. Tolak dakwah kita, kita rasa lemah. Pasal apa mereka tak mau terima dakwah ni?
Kita bukan, saya pernah sebut rasanya dalam episod pertama, kita bukan kecewa orang tolak ajakan kita, kan? Tapi kita rasa kecewa apabila kebenaran turut tertolak. Sebab tu kita kena nak doa betul-betul, nak buat dakwah ke, nak ajak orang kepada kebaikan, doa supaya Allah mudahkan urusan dakwah kita agar kebenaran tidak tertolak. Yang ni yang kadang-kadang pendakwah ni dia keliru. Kadang-kadang dia nak ajak kepada Islam ke, nak ajak kepada orang ikut cakap dia. Yang tu kadang-kadang dia terkeliru bila dia menjalankan dakwah. Bila dia ajak kepada kehebatan dia dalam berhujah dan sebagainya, maka kadang-kadang dia boleh berhenti di tengah jalan. Kan dalam istilah dakwah kita panggil dia futur dan sebagainya. Kan? Saya raja dia familiar dengan futur. Okey. Dia akan ada benda tu. Tapi bila kita ajak kepada kebenaran, pun ada cabaran dia. Kita rasa sedih dengan kebenaran yang ditolak oleh orang. Sebab tu kena doa banyak-banyak kepada Allah. Nabi Musa pun apabila dia nak pergi menghadap Firaun, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dia tak cari apa? Dia tak minta kepada Allah bagi ni hujah ni, nak bagi apa ni? Catat hujah dulu. Nak pergi berhujah dengan Firaun ni. Kan? Itu pendebat kita panggil. Pendebat bukan bukan nak berdakwah. Itu dia duk. Memang salah satu benda untuk melancarkan dakwah ialah kita mengumpulkan soalan-soalan, kemudian kita patahkan benda tu. Kan? Tapi adab berdakwah yang ditunjukkan oleh para anbiya ialah berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa AS? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada dan mudahkan urusan. Yang ni pun sama, pemuda Kahfi minta Allah mudahkan urusan agama mereka untuk keselamatan agama mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pedoman yang sangat penting bagi para pendakwah agar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memudahkan urusan dakwah dan juga memudahkan urusan penyebaran agama. Menyebarkan kebenaran agar orang terima kebenaran tersebut. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu video yang viral apabila seorang perempuan menggunakan media sosial dia dengan mengatakan bahawa siapa yang Islam ini, siapa rasa macam superior sangat, kan? Kemudian dia kata paksa dan sebagainya. Ini satu cabaran yang kita kena ambil. Bagaimana kita nak betulkan kembali mind setting umat Islam yang sudah banyak diserang. Kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita hanya menyediakan hujah. Kadang-kadang orang tak terima hujah. Bahkan ada orang semakin jauh dengan bila dikemukakan hujah, dengan sakit hatinya, dengan dan sebagainya. Kita kena fikir balik siapa yang nak bagi hidayah kepada orang tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan urusan dakwah kita, dimudahkan urusan untuk menjaga agama kita. Dalam keadaan sekarang yang sangat kritikal, umat Islam pada ketika ini sangat kritikal. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi masjid pun tak boleh, sumber kekuatan kita, antara salah satu sumber kekuatan kita ialah masjid, sembahyang berjamaah dan sebagainya. Tapi benda itu Allah uji kita. Bagaimana kita nak menghadapi benda ini? Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan urusan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Sikit saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan adalah sedikit input-input kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tak masuk lagi, kita baru masuk mukadimah. Dia baru mukadimah, dia ada sebut juga Ashabul Kahfi tadi. Cuma mukadimah, kita tak masuk lagi in detail cerita pasal Ashabul Kahfi. Ahli Allah cuma sebut Ashabul Kahfi. Cuma ni ada saya satu terlupa tadi, tentang Kahfi ni apa. Ini selalu disebut dalam kitab-kitab tafsir, jadi saya bawakan di sini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Arab, Kahfi ini merujuk kepada satu gua yang besar. Gua yang celus. Gua yang muat. Macam melari. Gua yang muat untuk banyak orang. Itu kita panggil dia sebagai Al-Kahfi. Tapi cuba kita tengok dalam sirah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwah di mana? Di ghar. Kan? Ghar ini maksudnya gua yang muat-muat dalam satu orang, dua orang saja. Tempat Nabi Muhammad bersembunyi dengan Abu Bakar pun dipanggil ghar.
Maknanya celui untuk satu ataupun dua orang. Tapi Al-Kahf ini menunjukkan satu gua yang besar lah. Kalau kat Perlis ni kami ada gua Kelam. Lama dah tapi. Itu contoh Al-Kahf. Banyak orang boleh masuk. Yang tu wallahu alam, yang tu sedikit tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan kisah Ashabul Kahfi. Selanjutnya tentang kisah Ashabul Kahfi ini, mudah-mudahan kita dapat habiskan cerita Ashabul Kahfi ini. Jika panjang umur, kita doa sama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan balik kepada seraja kita. Okay? Seraja. Okey, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anas. Ustaz Muhammad Anas ataupun pendek kata Ustaz Anas lah. Ustaz Anas. Anas, utama tak Anas, dia jadi Anas. Okey, jadi Anas tak apa, jangan aneh sudah. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi yang agak menarik. Kita masih lagi, yang tertariknya adalah kita masih lagi belum katanya nak masuk Ashabul Kahfi, tapi masih lagi sentuh sikit saja tentang Ashabul Kahfi, dan diterangkan oleh Ustaz Anas tadi bahawa Kahfi itu adalah satu gua. Jadi Ashabul Kahfi adalah ashab ni macam ahli lebih kurang pemilik gua tersebut. Sahibul. Okay. Ashab, pemilik gua tersebut. Kahfi itu adalah ada mengatakan bahawa ialah ada satu nama kepada gua. Okey, kalau kat Bali kita ada Gua Kelam. Gua Kelam ni Kelam gelak kalau kata yang duk kat Bali tahulah Gua Kelam macam mana. Okey, jadi insya-Allah mungkin adakah minggu depan kita akan masuk kepada betul-betul cerita pasal Ashabul Kahfi, Ustaz? InsyaAllah kita akan masuk. Yang ni yang menarik. Jadi cumanya saya tertinggal satu benda. Okey. Saya boleh teruskan lagi. Ini sebagai mukadimah jugalah pada kisah ini. Kita tengok sirah Al-Quran ataupun bentuk Al-Quran menceritakan tentang sirah ini, tentang cerita ini. Tuan-tuan dan puan-puan kena simpan dalam kepala, Al-Quran takkan cerita secara detail. Al-Quran takkan sebut nama, cuma ada beberapa nama yang disebut. Tapi contohnya Ashabul Kahfi ni tak disebut nama, tidak disebutkan tempat, tidak disebutkan tarikh dan sebagainya. Sebab fokus Al-Quran adalah ibrah daripada kisah itu. Jadi nak fokus ibrah, pasal apa kita nak tahu tentang nama-nama ni? Adakah dengan nama-nama ni akan menambah pemahaman ibrah kita? Tak juga. Adakah bila kita tahu tempat ni di mana, maka okey, keyakinan kita semakin bertambah? Tak juga. Kan? Sebab benda ni dah ada dalam Al-Quran, confirm betul. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan selepas ni kemungkinan tuan-tuan dan perempuan tak tahu apa nama dia, kan, tempatnya di mana dan sebagainya. Memang ada tafsir yang menceritakan ada depa ni nama apa, semua ni ambil daripada Israiliyat, kan. Ambil nama apa, tempatnya di mana. Tempat pun ada khilaf, satu kata di Turki, satu kata di Jordan. Ada khilaf juga, kan. Tapi bila kita tahu ada khilaf tu, adakah bertambah ibrah? Tak juga. Jadi kita akan fokus kepada ibrah. Sebab tu saya syarah panjang pada ayat, setiap ayat. Kita nak tengok apa ibrah sebalik ayat itu. Kita tak fokus lah. Kadang-kadang bila fokus kepada nama-nama ni, kadang-kadang dia akan menjurus kepada keseronokan untuk mengetahui fakta. Tapi dia tak seronok untuk mengetahui ibrah apa yang Allah nak daripada ayat tu. Kau orang tak tahu ibrah tu apa, Ustaz? Pengajaran lah. Pengajaran ataupun apa yang boleh kita ambil daripada Al-Quran ini, daripada ayat-ayat, kisah-kisah yang Allah bawakan dalam Al-Quran ini. Itu fokus utama kita. Saya takkan go detail ataupun saya takkan bagi secara detail tentang tempatnya di mana, itu kita takkan bincangkan di sini. Ada tafsir yang macam tu, tapi kadang-kadang saya dulu saya pernah pergi satu kuliah. Dia kata kuliah mufti lah, mufti Perlis ni. Okey. Dia kata apa sebab kita tak fokus kepada nama-nama ini? Sebab bila kita fokus kepada nama-nama, kita fokuskan kepada benda apa yang digunakan, maka dia akan bawa kepada satu keburukan. Contohnya dibawakan kisah tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Daripada kisah bahtera ni banyak berlakunya benda-benda yang pelik-pelik. Contohnya, mereka tengok bahtera ni dibuat daripada kayu apa, dikaji. Kemudian kata kayu kokor. Mana kayu kokor ni ada manfaat. Lepas tu dulu kita tengok ada cincin kokor
dan sebagainya, tasbih biji kokor dan sebagainya. Tip-tip Kemudian macam pernah terlihat. kemudian ada pula yang tu Nabi Nuh alaihi salam atas tu makan apa? Jadi dia gabung semua, jadilah bubung Asyura. Ada juga tu tuan-tuan dan puan. Itu dalam kisah-kisah yang kadang-kadang ada tafsir yang macam tu. Jadi kita tak mahu benda-benda yang macam tu. Kita nak tengok apa yang boleh kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Untuk rancangan inilah, untuk rancangan bicara Al-Quran ini kita tidak pergi detail. Bukan benda tu tak baik untuk kita tahu kan, Ustaz kan? Bukan benda tu tak baik. Kita cuma di pihak kami ni kita risau, takut dia fokus benda tu. Dan taksub kepada benda tu sampai nak kena buat cincin. Itu dahsyat. Takut kepercayaan tu dah lari. Kita bukan lagi mengharap kepercayaan kepada Allah SWT kan. Kita risau benda tu. Okey, jadi saya harap tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah SWT, jelas dan faham tentang episod yang ketiga. Jadi sebelum itu terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada penonton-penonton yang masih setia bersama kita. Saya tengok tadi dari kadang-kadang naik sampai ke 15, 16, ke 20, dan kita baca sedikit komen-komen. Okey, ada emoji daripada kita punya share ataupun kita ada pun orang yang share kita punya live ini. Husna Saleh, dia gelap, mungkin dia gelap waktu tadi itulah kan. Tengok nikmat Allah yang tengok perempuan cantik dan sebagainya. Okey, terbaik daripada Tuan Hatim Muhammad Tahir, kalau tak silap saya, yang ni Prof Hatim kalau tak silap saya, dan Muhammad Azri Zainul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tenang, alhamdulillah. Jadi moga-moga Al-Quran ini, dengan kita menghayati Al-Quran ini, dapat menenangkan kita insya-Allah. Dan Muhammad Ihsan komen berkata bahawa baru tahu beza ghar iaitu gua dengan kahfi. Okey, dia kata terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tadi pun saya terlupa dah, tapi bila baca Al-Kahfi baru teringat nak beritahu lah. Memang selalu disebut benda tu. Baru tahu. Okey, jadi kalau yang mana yang terlepas nak tahu apa beza ghar dan kahf, insya-Allah boleh tengok balik video dekat page kita, ataupun nanti insya-Allah kita akan upload semula di channel YouTube kita. Dan seterusnya daripada Puan Maznah Mat Kasim, yang ni antara penonton setia kita, Ustaz, penonton setia kita, dan juga dia merupakan orang yang kongsi kita punya share live kita ini. Dia kata alhamdulillah. Okey, terima kasih sekali lagi. Dan kita juga ada penonton-penonton yang tidak komen Tuan Johari Harun, Rasidah Ahmad, Intan Mas'ad, Nabisha Ibrahim, Akbar Nazardin, dan juga ramai lagi yang telah mungkin bersama kita, sama ada sekejap ataupun ada urusan dia tinggalkan live. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong kita punya program Bicara Al-Quran yang kita adakan setiap minggu insya-Allah. Setiap minggu kita akan ada program Bicara Al-Quran. Cuma yang saya nak nak ingatkan lagi sekali bahawa insya-Allah ini episod ini akan beralih kepada channel YouTube kita. Okey, channel YouTube kita iaitu Bicara Al-Quran. Okey, Bicara Al-Quran. Boleh ramai-ramai untuk pergi ke channel Bicara Al-Quran, di mana yang terlepas episod pertama, episod kedua tersebut, anda boleh tengok dekat bahagian video tersebut. Kita ada dah upload dah episod yang pertama, iaitu kupasan daripada surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4, dan juga Bicara Al-Quran episod yang kedua ayat 5 hingga 8. Kenapa kita bercadang untuk beralih kepada YouTube? Sebab YouTube ini dia lebih mudah untuk kita nak organisekan video tersebut. Contohnya kita dah buat satu playlist, di mana playlist ini adalah surah Al-Kahfi, dan kemungkinan kita akan ada surah-surah lain yang kita akan kupas, akan ada dalam playlist yang baru. So memudahkan anda untuk nak orang kata apa, nak organize, nak tonton ataupun nak ulang kaji balik. Okey, nak ulang kaji. Dan juga kita akan ada playlist koleksi bacaan daripada surah daripada Ustaz Muhammad Anas, sama ada bacaan surah Al-Fatihah dengan lagu taranum yang berbeza, dan juga bacaan daripada ayat yang kita bincangkan. Contoh macam hari ni kita orang kata apa, baca tadi dalam ayat 9 hingga 10, Ustaz, kita baca dengan lagu apa tadi? Nahawan. Ayat 9 10. InsyaAllah kita akan upload dekat situ. Jadi kalau sambil-sambil nak buat kerja, nak dengar bacaan Ustaz Muhammad dengan lagu taranum yang berbeza, boleh juga ke channel YouTube. InsyaAllah kita akan beralih kepada channel YouTube. Boleh jemput subscribe program Bicara Al-Quran. InsyaAllah nanti di akhir bila dah habis rancangan ini, kami akan letak link untuk ke channel tersebut di ruangan komen di bawah, insyaAllah. Okey. Kesimpulan daripada apa yang segmen yang ketiga yang Ustaz, yang saya tertarik dengan satu ayat Ustaz kata tadi, kita ni
betapa hebatnya orang zaman-zaman sahabat dulu, nahnu qaumun fil iman, dia diberi keimanan dulu Al-Quran. Berbeza dengan kita kan. Kita ni memang dah lahir dah. Kita dah lahir ni, kita dah dalam Islam. Kadang-kadang sampai kita orang kata apa, tak bersyukur benda tu. Jadi orang dulu susah nak dapat keimanan ni. Memang mencari-cari sekarang ni. Kita kadang-kadang kita dah Islam dah kan. Jadi jangan orang kata apa, memberi orang kata apa, untuk menyedarkan kita, janganlah macam mana nak cakap maksudnya janganlah kita lupa lah. Kata kita sepatutnya sentiasa mensyukuri nikmat yang kita beri, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Okey, jadi seterusnya tertarik dengan kata Ustaz tadi, yang kita sepatutnya kita kalau kata kita nak doa kita dikabulkan di waktu susah. Yang ni yang menarik, yang saya tertarik. Kalau kata kita nak doa kita dikabul ataupun didengar oleh Allah ke waktu susah, kita kena selalu ataupun doalah selalulah berdoa di waktu kita senang. Betul kan? Di waktu kita senang. Sebab apa? Macam Ustaz sebut kata tadi, Ustaz Anas ada sebut tadi, kita janganlah doa setahun sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Kadang kita doa tu kita submit atau kita hantar, kita minta doa tu kadang-kadang ada program-program tertentu ataupun acara-acara tertentu. Jadi macam jaranglah kita doa. Kita kena doa kita selalu. Kita nak doa kita selalu didengari oleh Allah. Ustaz sebut tadi, Ustaz Anas kata tadi, kita kena sentiasa doa. Okey, sentiasa doa. Jadi nak doa pula, nak doa, kadang-kadang kita ni doa waktu susah kan. Kita doa ni waktu Allah ditimpa musibah, kita doa. Bila kita senang, kita lupa nak minta. Sebab kita dah dilekakan dengan nikmat-nikmat tu. Jadi, antara tips yang Ustaz kata tadi, kalau kata nak doa kita dikabulkan di waktu susah, kita jangan lupa berdoa di waktu kita senang. Okey, jadi ada tagline Ada tagline. Ada tagline. Jadi panjang pula saya kupas. Saya jadi ceramah yang kedua pula. Okey, jadi insya-Allah itu saja untuk segmen kali ini. Kepada anda yang baru saja bersama kami, insya-Allah Tuan Raja Azam yang macam kenal ayah saya Umi Yasir Abdullah. Terima kasih kerana menonton. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, insya-Allah anda boleh tengok balik video kita daripada awal sampai habis di page kita, dan juga insya-Allah kami akan upload di channel YouTube Bicara Al-Quran yang dikeluarkan, page itu dikeluarkan oleh Itik sendiri, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Jadi insya-Allah kita tangguh, sebelum kita tangguh, kita akhiri kita punya program dengan baca sedikit bacaan doa ringkas, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa tawahadat ala nasrati syari'atik. Wa ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi bersama kita sehingga episod yang ketiga ataupun minggu yang ketiga. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan ataupun episod yang keempat. Kita kupas lagi surah Kahfi. Surah Kahfi ni panjang juga, 10 ayat kalau tak silap saya. Kita putuskan lain, yang sama ada kita nak Al-Kahfi saja ke ataupun kita nak teruskan kisah-kisah yang lain. Dalam Al-Kahfi dia ada 3 kisah yang utama. Bukan Ashabul Kahfi saja. Nanti kita akan tengoklah, mungkin kita stop dekat kisah Ashabul Kahfi saja ke, ataupun kalau berminat untuk tahu lebih lanjut kita akan teruskan lah. InsyaAllah. Dia ada kisah Zulkarnain, ada kisah kebun dan sebagainya. Dalam surah ni? Dalam surah. Okey, jadi insyaAllah kepada anda boleh terus setia bersama kami insya-Allah di program Bicara Al-Quran yang kita adakan setiap minggu pada hari Khamis
jam 12 hingga 1 tengah hari. InsyaAllah hari kita termula lewat tadi, jadi kita ambil sedikit masalah lebih kurang 8 ke 10 minit, 10 minit tadi. Jadi tak ada apa Ustaz. Okay? Ya, Jadi okey. kita tangguh kita punya program ini insyaAllah dengan tasbih kafarah surah An-Nahl. Subhanallah. Okey, kepada anda yang masih lagi baru masuk, kita dah sampai ke hujung rancangan ataupun hujung program. Kepada anda yang terlepas, boleh tengok balik video kita bicara Al-Quran episod 3 surah Al-Kahfi dekat channel, dekat page Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Anda boleh like page ini untuk dapat pengetahuan apa-apa perkongsian yang dikongsikan. Okey, yang sebab saya ada nampak yang masih nama-nama baru yang baru bersama kita, ataupun terus kepada channel YouTube kita Bicara Al-Quran. Jadi kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.